Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Suryani Megat Rahman akan bersama anda secara langsung dalam program Hello Sintok. Apa khabar semua? Semoga anda semua sihat-sihat. Walaupun kita masih dah terlepas daripada pandemik COVID-19, tapi perlu jaga-jaga. Dah pergi library ke, pergi kafe ke, perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Umum tahu bahasa merupakan pembinaan sesebuah tamadun manusia seperti tamadun Islam, tamadun India, tamadun Cina dan sebagainya yang lahir daripada sistem bahasa yang difahami oleh anggota masyarakat itu sendiri. Dan itu yang akan kita bincangkan selama 40 minit dalam program yang disiarkan secara langsung Hello Sintok. Dan inilah saya perkenalkan di studio tetamu kita orang kuat daripada Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah SLCP, dan saya perkenalkan Dekan Profesor Dr. Shukri Ahmad yang sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih Prof ya. Terima kasih Puan Su. Dan mungkin saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi TikToker merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Profesor Madya Dr. Muhammad Hilmi Hamzah. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami di Hello Sintok. Di hujung sana bukan seorang, saya ingatkan seorang saja tadi, sekuntum bunga kan. Di hujung sana adalah Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Dr. Maizatu Azura Yahya yang akan mengupas mengenai bagaimana uniknya dari segi olahan pusat pengajian ini sendiri. Mungkin saya berbalik kepada dekan kita lah. Dekan, jadi Profesor, kalau sebut dari segi bahasa, bahasa merupakan teras kepada sesebuah tamadun itu sendiri. Tanpa bahasa sendiri, bila kita dengar orang tu bercakap mungkin dialek, pelbagai dialek kan. Kalau di Malaysia ni memang sangat unik dengan pelbagai dialeknya. Dan menentukan identiti sesebuah ataupun seseorang individu itu. Mungkin sedikit daripada Prof boleh menceritakan mengenai bahasa sendiri Prof. Bahasa dan falsafah kita. Okey. Puan Su, bila kita bercakap soal pusat pengajian kita ini, saya mulakan dengan pusat pengajian kita ini kerana dia mewakili tiga entiti yang sebenarnya menuju ke arah kecemerlangan dan peradaban. Kita ada pusat pengajian kita ini mewakili bahasa, tamadun dan falsafah. Falsafah itu sebenarnya bertujuan untuk menghasilkan manusia yang beradab. Manusia yang ada suatu tanda diri mereka, keagungan mereka. Jadi falsafah itu sebenarnya mengajak manusia itu ada hikmah, kebijaksanaan. Jadi untuk mencapai ke arah itu, ke arah masyarakat yang berfalsafah tinggi, beradab dan sebagainya, kita juga bercakap soal ketamadunan. Tamadun itu ialah menghasilkan manusia, kalau kita konsepkan sekarang ini, manusia yang madani, manusia yang mempunyai keupayaan, mewakili aspek kehebatan prasarana dan juga aspek-aspek yang kaitan dengan teknologi. Dalam masa yang sama mereka ada sifat-sifat keinsanan, kemanusiaan. Gabungan keinsanan dan juga soal peradaban atau ketinggian dari sudut teknologi ini menghasilkan manusia yang bertamadun. Tetapi manusia bertamadun, mereka mesti juga berpegang pada falsafah. Falsafah ini ialah sesuatu yang mereka bangunkan dengan nilai-nilai keupayaan, kesenian, kewibawaan mereka dari konteks metafizik dan sebagainya. Semuanya itu tidak akan terhasil melainkan melalui sumbangan daripada bahasa. Jadi bahasa itu sebahagian daripada falsafah. Sebab itu dalam soal estetikanya, dia disumbangkan oleh bahasa. Jadi pusat pengajian kita ini, dia mewakili tiga aspek ini. Jadi keterangkuman ketiga-tiga inilah menghasilkan manusia yang kita nak bawa dalam masyarakat. Dalam dunia kita, sama ada di negara kita, maupun dia sebagai satu transisi masyarakat keseluruhan. Di luar daripada dunia Melayu atau dunia masyarakat kita. Itu yang sebenarnya yang kita nak. Jadi pendek katanya Puan Su, bila kita cakap soal bahasa, dia tidak boleh hilang ataupun matlamat dia, melainkan ke arah menuju kepada ketamadunan dan manusia yang berfalsafah. Itulah sebenarnya yang kita boleh bincangkan secara lanjut dengan Puan Su. Itulah tadi kami duk bincang tadi, sedapnya susunan bahasa
Prof sendiri memang moleklah menerajui Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Kalau anda sendiri pernah pasti tahunya kan baru ni viral dengan satu petikan video di mana membabitkan pelakon Ben Affleck dan juga isterinya Jennifer Lopez. So masa tu duk macam tengah kata ada drama sikit lah kan. Jadi apabila mereka sangat popular sehingga bibir dari segi pergerakan bibirnya sendiri mereka dapat detect apa yang mereka sedang pertuturkan. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu perkara yang memang menjadi core tawaran yang ditawarkan di pusat pengajian ini. Mungkin Dr. Hilmi boleh jelaskan dari segi penyelidikan dan inovasi. Terima kasih Puan Su atas soalan tu, menarik sangat macam ni bibir. Kan, Ya. Sebelum tu saya bercakap sikit tentang penyelidikan dan inovasi di pusat pengajian kami. Sebenarnya penyelidikan dalam bahasa ni memang dah lama dijalankan di seluruh dunia. Dalam konteks negara kita ni, penyelidikan tentang bahasa dan juga linguistik ni amat penting lah untuk ketamadunan masyarakat kita yang pelbagai. Okey, di pusat pengajian kami SLCP, penyelidikan kami lebih tertumpu kepada linguistik itu sendiri dan juga penerapannya kepada pelbagai bidang dan melibatkan pelbagai bahasa, bukan setakat bahasa Melayu, bahasa Inggeris, termasuk juga dialek-dialek Melayu, bahasa-bahasa orang asli. Saya sendiri terlibat dalam penyelidikan 18 suku kaum etnik di Malaysia, berfokus pada sistem bunyi, pertuturan dan fonetik. Apa yang Puan sebut tu adalah pertuturan menggunakan kita punya articulation, bila melalui mulut, melalui lidah dan orang boleh baca. Kita ada ilmu fonetik untuk menerangkan perbualan dan percakapan, pertuturan di dalam pelbagai bahasa. Dan ilmu-ilmu ni kita boleh terapkan ke dalam ilmu AI, contohnya artificial intelligence. Kita boleh buat robot. Kita tak dengar lagi robot bercakap bahasa orang asli ya. Mungkin melalui dapatan kami ni, kami memang nak bekerjasama dengan orang-orang pakar dalam sistem kejuruteraan bunyi. Jadi kita boleh cipta robot pertama di Malaysia yang bercakap bahasa orang asli. Mungkin dialek juga, dialek Kelantan contohnya. Saya orang Kelantan. Kita boleh dengar robot bercakap dialek-dialek Melayu. Sangat menarik kan Puan Su? Ya. So ada satu benda yang mungkin boleh difikirkan nanti. Kita boleh hasilkan bahasa-bahasa dialek daerah, Kedah ke, tapi dibuat dalam bentuk kartun. Maksudnya kartun-kartun ini terhasil daripada bahasa-bahasa daerah. Sekarang ini digunakan bahasa-bahasa tempatan kan, bahasa-bahasa kebangsaan, bahasa tetapi bahasa dialek daerah itu bila dibuat dalam bentuk kartun, maksudnya orang boleh mempelajarinya dari masa ke masa. Dia tidak hilanglah dialek-dialek macam yang sebutnya tadi. Saya nak tambah sedikit Puan Su. Bila Prof cakap tentang kartun tu kan, sebenarnya dari dulu lagi memang ada kartun dalam dialek. Antaranya Lagak Si Mahmud. Yang itu dia menggunakan dialek Terengganu. Cuma kita tidak menjadikannya sebagai animasi lagi. Jadi dengan kepakaran yang ada pada pelajar-pelajar kami nanti, tak mustahil benda itu akan jadi satu realiti. Doktor, ketika belum kita bersiaran tadi kita dibincang sedikit mengenai dari segi alih bahasa. Kalau dulu kita banyak kalau kita baca tengok subtitle kan, bukan bahasa Melayu, menggunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Di sini telah kata dikembangkan di Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah mengembangkan perkara berkenaan. Boleh doktor kongsi dengan kami? Okey, berkenaan dengan terjemahan itu memang kami di Pusat Pengajian di SLCP ni kami memang ada satu kursus yang mana dia memberi penekanan kepada terjemahan audiovisual. Yang dengan menggunakan teknologi komputer, pelajar perlu menterjemah apa yang diperkatakan oleh watak, tak kira lah dalam cerita ke, dalam kartun ke, menggunakan bahasa Melayu yang tepat. Dan itu dipelajari oleh pelajar-pelajar dari program BLIT ni, dengan yang mana program ni adalah satu program yang menggabungkan dua bidang, iaitu bidang linguistik dan juga bidang teknologi maklumat. Mereka belajar programming dan pihak SOC sendiri pun mengatakan bahawa kami ni adalah satu bidang yang melengkapkan AI mereka. Sebab pelajar-pelajar ini pun dalam final year project mereka diberi peluang untuk sama ada mereka membuat kajian seperti yang Dr. Hilmi buat tu, menggunakan kajian seperti biasa linguistik, tetapi dalam masa yang sama pelajar juga diberi peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi maklumat itu untuk menghasilkan apps.
Dan ada pelajar yang berminat. Mungkin doktor boleh jelaskan dari segi kajian yang sedang dilakukan. Saya faham kan menghasilkan satu aplikasi untuk kegunaan umum. Okey, penyelidikan bahasa, saya berfokus pada penyelidikan bahasa orang asli ya. Sebenarnya dah lama dilakukan di negara kita, cuma dia bergerak secara solo. Jadi penyelidikan saya ni, saya cuba untuk letakkan sekali semua data-data ni dalam satu digital repository yang saya sedang bangunkan, di mana melalui repository digital ni kita boleh salurkan kepada industri maklumat ni untuk membuat mobile application contohnya. Jadi maklumat tu di hujung jari saja kan. Kita nak tahu bahasa IBAN contohnya. Apa? Selamat pagi. Apa khabar? Petik je nama berita semua dia tahu kan, dia sebut kan. Okey. Dan juga industri di luar sana dia boleh gunakan ilmu ni untuk membina bunyi-bunyi untuk dalam lift contohnya. Kita selalu dengar lift kan, perempuan yang bercakap dalam kapal terbang. Bila robot-robot. Jadi kita boleh pelbagaikan bahasa dalam komputer kan. Di Singapura kita dengar 3 bahasa kan. Kita boleh tambah lagi pelbagai bahasa untuk menggambarkan kewujudan pelbagai bahasa. Kita tahu bahasa Tamil, India, Cina, juga bahasa Inggeris, sebenarnya pelbagai lagi bahasa-bahasa minoriti di Malaysia yang perlu kita jaga. Dengan adanya artificial intelligence, Prof, kan, itu merupakan salah satu penanda aras ataupun cabaran yang terbesar dalam sistem pendidikan. Jadi dari segi hala tuju pusat pengajian bahasa tamadun dan falsafah sendiri. Puan Su, pusat pengajian kita ini hingga kini ada 4 program. Program yang ada kaitan dengan disebutkan tadi, di antaranya seperti kita ada program Sarjana Muda Sastra Linguistik dan Teknologi Maklumat BLIT, disebutkan oleh Puan Dr. Mazura. Yang kedua ialah program Sarjana Muda Kesusastraan Kontemporari dan Pengurusan Industri Kreatif BCLCM. Itu adalah satu program yang juga berkait rapat dengan linguistik. Ada satu lagi program ialah kita sebutkan program BAH. BAH ni ialah Bachelor of History ataupun Sarjana Muda Sejarah Terapan. Dan satu lagi ialah BALBA lah, Bachelor of Applied Linguistics and Business Administration. Keempat-empat ini sebenarnya bila Puan Su menyebutkan tentang hala tuju kita, kita sedang membawa masyarakat mengenali tentang identiti mereka sebagai masyarakat yang ada kewibawaan dalam konteks bahasa, dalam konteks sejarahnya, dalam konteks kehidupannya, yang mana kita angkat kedudukan itu. Sebab masyarakat sekarang ini semakin tertinggal dalam aspek-aspek itu. Bila kita mengejar dalam aspek teknologi, bisnes, sebagainya, kita jangan lupa tentang trust kehidupan kita. Trust kehidupan itu ialah bahasa, trust kehidupan ialah sejarah, trust kehidupan kita ialah linguistik itu sendiri. Tetapi yang kita buat ialah kita angkat itu di persada masyarakat supaya semuanya itu dapat kita terapkan bersama, kita bersaing ataupun kita membawa mereka itu bersama-sama dalam masyarakat. Artinya kita tidak tinggalkan. Jadi ada satu lagi elemen penting yang dalam konteks pusat pengajian kita ialah tentang pengajian Islam lah. Pengajian Islam ini dia adalah suatu identiti yang tak boleh kita tinggalkan daripada masyarakat kita sendiri. Jadi komponen bila kita gabungkan keempat-empat komponen ini, bahasanya, sejarahnya, dari sudut Melayu dan bahasa Inggeris, juga tentang pengajian Islam, dia mewakili sebenarnya satu komponen yang melengkapi keseluruhan tentang kemanusiaan itu sendiri. Sebab itulah pusat pengajian kita ini adalah pusat pengajian yang memberikan trust kepada aspek keinsanan, kepada kemanusiaan. Jadi dia juga disokong oleh pusat-pusat pengajian yang lain yang bersama memberikan nilai tambah kepada kita dari sudut information technology, dari sudut bisnes, dan aspek-aspek yang lain. Itulah keistimewaan kita yang kita bina dalam pusat pengajian. Di masa hadapan, saya fikir itulah diperlukan oleh masyarakat kita. Jadi Dr. Mazura, saya nak bertanya, mungkin dengan Dekan Timbalan Dekan Dr. Hilmi sendiri, doktor bekerjasama rapat kerana dari segi elemen penyelidikan, inovasi sehinggalah komersial. Saya dipahamkan sehingga komersial kan. Di situ bagaimana ada tak berlaku kata salah pandangan, kan kadang-kadang apabila di luar lah dalam industri, salah faham pun dah jadi start dah kat situ kan. Dr. Mazura dengan Dr. Hilmi bagaimana? Kerana sangat kata
penting kan bekerjasama? Terima Setakat ni kesalahfahaman tu memang tak wujud lagi lah, sebab kita tahu linguistik itu sendiri sebenarnya satu bidang yang luas. Kalau orang kata apa tafsiran linguistik itu sendiri, kita bukan kata linguistik itu bahasa. Tapi sebenarnya satu kajian saintifik berkaitan dengan bahasa. Dan ketiga-tiga program kami ini, Dwi Major ni merupakan program yang pertama seumpamanya di Malaysia. Memang tak dapat dekat universiti lain. Kalau dekat universiti lain, kalau bidang linguistik itu sendiri, kalau linguistik Melayu, mereka memang ajar tentang linguistik pure. Melayu yang pure, belajar fonetik fonologi. Tapi kami kaitkan benda tersebut dengan IT. Macam tu juga untuk kesusastraan. Kita tahu orang kata sastra ni prosa, puisi, drama kan. Tapi kami kaitkan dia dengan bidang pengurusan industri kreatif kerana bidang ini lebih luas dan memberikan peluang pekerjaan yang banyak kepada bakal-bakal graduan sebenarnya. Saya nak tambah. Okey, nak tambah dengar sikit juga sebelum tu doktor. Doktor boleh kongsikan dengan kami sedikit berkenaan apps tadi kan? Ada juga dari sudut dialek. Bangsa kita kan? Ya. Sebelum saya memulakan projek bersama Bahasa-Bahasa Orang Asli ni, memang saya ada satu projek untuk mengumpulkan kosakata dialek-dialek Melayu di Malaysia. Dan saya sebelum ni banyak data-data tu kami simpan di pusat pengajian, kami tak bagi balik kepada komuniti. Jadi salah satu usaha saya nak buat adalah melalui social media lah. Sebab itulah saya bermula dengan TikTok. Jadi kita boleh reach out pada audience. Dan data-data ni bila dia dalam bentuk humor, tapi kami di akademik kami lebih serius lah. Serius, tapi bila masyarakat hargai apa yang kami buat, jadi dia akan bagi kesedaran. Banyak sebenarnya dialek-dialek Malaysia yang kita perlu hargai, perlu jaga. Dari situlah masyarakat boleh nampak apa sebenarnya yang kita buat akademik ni. Sebenarnya dia amat penting untuk masyarakat dapat balik ilmu tu. Mungkin boleh kongsi sikitlah kot dalam Iban bagaimana cara pronunciation-nya kalau apa tu dalam bahasa Arab. Jerman. Mungkin boleh berkongsi kalau dulu kan susah kan, kita nak tahu kita kena belajar dan mendalaminya. Sekarang dengan aplikasi. Betul. Banyak perbandingan bahasa yang saya buat adalah bahasa Arab juga, ada juga. Sebagai contoh dialek lah dialek. Paling dekat dengan saya lah sebab saya orang Kelantan. Dan satu perkataan tu ayam kan. Orang KL sebut ayam, Kelantan sebut aye. Dan orang Terengganu sebut ayang. Mungkin akan berlaku orang bahasa Inggeris sebagai cross linguistic perception. Dia sebenarnya dipikir ayang kan, sayang kan. Tapi itu adalah salah satu bidang penyelidikan. Dia bunyi macam humor. Tapi sebenarnya kami buat kajian tentang macam mana persepsi antara dua penutur masuk dan macam mana dia masukkan bunyi itu dalam pemikiran. Memang ada satu kajian tentang perbezaan bunyi-bunyi dalam dialek. So saya nak tanya Prof bagaimana dari segi terjemahannya, apa yang dipelajari dari segi bahasa falsafah ke dalam industri. Dan sekejap simpan dulu, itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the Dean of School of Languages, Civilization and Philosophy, I would like to welcome you with open arms. Welcome to SLCP. Assalamualaikum semua, selamat datang ke SLCP. Bonjour, bienvenue à SLCP IUM. Allons-y. Selamat
Selamat datang ke SLCP. Halo, willkommen an der SLCP. 新入生の皆さん、入学式おめでとうございます。SLCP 言語、文明と哲学の学校へようこそ。Hola, bienvenido a SLCP. 大家好，欢迎来到马来西亚北方大学语言文明暨哲学学院 SLCP， 祝学业顺利。Hola, buenos días. Me llamo Hayati. Buena suerte con los estudios. Adiós. สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ SLCP ค่ะ وبركاته. أيها الطلباء الجدد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في 大家好，欢迎来到 SLCP， 希望你们能在这里好好享受你们的大学生活。 Ilmu itu bukanlah apa yang dihafal, tetapi apa yang dimanfaatkan. أيها الطلبة الجدد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز دراسات اللغات والحضارة والفلسفة SLCP. Selamat datang kepada semua pelajar yang bakal mengikuti program akademik di Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah. 안녕하세요, 여러분. SLCP에 오신 여러분을 환영합니다. Welcome. Study takes a lot of time to understand. Theories, calculations, and other subjects. This is maybe hard to comprehend, but we need to take the test. Oh, oh, we need to take the test. Reviewing journals or playing games, you just need to work on everything. Do it by yourself or with your friends. Just don't get the trace. Oh, you can do it great. Being in love in college life, sometimes it joy, sometimes it cries, sometimes it hurts, sometimes it cries. Don't you worry, move on with life. Read and journals by midnight hour, with all the prayers and the hope for you to the well where you go. You can do this right. Oh, oh, run and win the race. Study takes a lot of time to understand. Theories, calculations, and other subjects. This is maybe hard to comprehend, but we need to take the test. Oh, oh, we need to take the test. Reviewing journals or playing games, you just need to work on everything. Do it by yourself or with your friends. Just don't get bad grades. Oh, you can do it great. Being in love in college life, sometimes it joy, sometimes it cries, sometimes it hurts, sometimes it cries. Don't you worry, move on with life. Read and journals by midnight hour, with all the prayers and the hope for you to the well where you go. You can do this right. Oh, oh, run and win the race. Run and win the race. Bertemu kembali bersama saya dalam Hello Simtok. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, saya nak tanya dengan Prof kan. Jadi Prof, sebenarnya bila kita
nak pergi ke luar negara lah kan. Betapa pentingnya kita sikit paling-paling pun nak ketahui sikit bahasa, apa khabar, boleh kurang tak dan sebagainya kan, untuk memudahkan kita adapt dengan masyarakat itu. So pada pandangan Prof sendiri dengan keadaan perubahan zaman sekarang ni Prof. Dia bahasa ni Puan Su, dia adalah merupakan kehidupan kita. Tanpa bahasa tiada lah manusia kan. Bila kita sebut tentang bahasa ni Puan Su, dia ada 3 komponen penting lah pada saya lah. Yang pertama ialah soal kehalusan bahasa. Maksudnya bahasa yang digunakan itu pada sudut larasnya, keupayaan kita untuk menyampaikan. Yang keduanya ialah di sudut ketepatan penggunaan bahasa. Kalau kita nak terjemah ke ataupun kita nak gunakan sehingga ketepatan itu boleh membawa maksud yang dapat diterima dengan baik. Dalam aspek itulah. Yang ketiganya soal keupayaan bahasa itu pada tahap yang tinggi. Dari sudut kita sebutkan ke peradaban bahasa. Dari sudut seni bahasa itu. Jadi bila kita ada ketiga-tiga aspek ini dalam sesebuah negara, kita anggapkan mereka itu sudah mencapai ketamadunan mereka sendiri, sebab mereka boleh membawakan bahasa itu dalam masyarakat mereka. Mereka gunakan dalam industri macam Puan Su cerita. Mereka menggunakan industri dalam industri pada zaman mereka. Mungkin pada zaman lain industrinya berbeza. Jadi bila mereka mengolah bahasa itu dari sudut kehalusannya, ketepatannya, kebijaksanaan mereka, kebolehan mereka membawa arus bahasa itu, akhirnya industri mereka itu berkembang. Jadi demikian kalau kita bawa di mana-mana. Bila kita ada penggunaan bahasa kita yang tinggi Puan Su ya, orang akan melihat keupayaan kita berbahasa itu pada standard yang tinggi. Kalau kita tidak mampu untuk mencemerlangkan bahasa kita, orang melihat kita ini tidak mampu untuk bersaing dengan bahasa yang lain. Sebab itu bila kita cinta bahasa kita, kita akan membangun bahasa dari sudut kehalusannya, dari sudut ketepatannya, dari sudut keupayaan untuk dibawa dalam konteks industri dan sebagainya. Itulah yang mewakili ketamadunan bangsa itu. Kalau kita anggap bahasa kita punya ketamadunan kita ni ketamadunan bangsa Melayu, bangsa Malaysia kan. Setiap orang harus mempunyai keupayaan dari sudut kehalusan bahasanya, ketepatan bahasanya, keupayaan menggunakan bahasa itu dalam setiap medan kehidupan. Jadi itulah yang kita nak bangun melalui pusat pengajian kita. Dr. Maizura tadi Dekan sendiri ada jelaskan secara lebih dengan lanjutlah berkenaan dengan kursus-kursus, ada BLIT, ada BAH ada BCLCIM. Di situ mungkin doktor boleh jelaskan dari segi perbezaan kursus berkenaan. Okey, terima kasih Puan Su. Berkenaan dengan perbezaan setiap program tu, seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, yang untuk BLIT tu dia menggabungkan bidang linguistik dan juga IT. Untuk program BCLCIM, dia mengetengahkan bidang kesusasteraan kontemporari. Saya nak beri penekanan ya, kesusasteraan kontemporari, bukan kesusasteraan tradisional. Okey. Dan juga pengurusan industri kreatif. Manakala BALBA, dia menggabungkan bidang linguistik terapan dan juga bidang business administration. Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Yang mana pelajar-pelajar BALBA ni mereka bukan setakat mahir dalam bahasa Inggeris, tetapi mereka juga mahir dalam bidang pengurusan, dalam bidang finance, dalam bidang bisnes dan sebagainya. So peluang pekerjaan tu memang luaslah untuk pelajar-pelajar ni, sebab kami hasilkan program ni pun dengan mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar dalam industri sendiri. Okey, dengan wujudnya kata kursus yang ditawarkan daripada idea industri, pemain industri. Ya, sebab bila kami sediakan program ini, kami memang ada penilai dari bidang akademik dan juga penilai dari industri. Jadi mereka memberi pandangan mereka, program subjek apa yang sesuai supaya pelajar-pelajar kita ni mampu berdaya saing di pasaran. Dan itu sebabnya lah bidang ini dia memang berbeza sedikit dengan bidang-bidang lain di luar sana. Dan uniknya katanya pusat pengajian ni antara yang paling menjana kewangan. Kat situ nak tanya dengan Dr. Helmi lah, program PDU kan? Okey, ya, PDU, Professional Development Unit ataupun dalam bahasa Melayunya unit pembangunan profesional. Dia dah lama dah, daripada tahun 2013. Okey, dan sekarang ni ada seorang pengurus dan ada 3 penyelaras. Ada
dan di bawah sediaan saya lah, saya sendiri yang jaga tengok lah dia punya operasi kan. Ada 3 fungsi utama lah PDU ni. Yang pertama, kursus persediaan. Dia ada banyak tawarkan kursus intensif bahasa Inggeris dan kursus bahasa Melayu pun ada, okey, untuk pelajar-pelajar yang nak masuk ke dalam universiti lah. Terutamanya bahasa Inggeris. Kita tawarkan program MUET, IELTS, sekali itulah. Yang kedua, kursus latihan profesional. Kita ada banyak kursus pendek untuk yang nak belajar bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Arab, bahasa Thai, macam-macam bahasa. Kami dah buat kerjasama dengan hari itu dengan Immigration Bukit Kayu Hitam, macam nak belajar bahasa Thai, nak deal dengan pelancong-pelancong daripada Thailand kan. Okey, yang ketiga adalah editing dan penterjemahan. Kita buat duit. Kita mana pelajar PhD nak tengok penterjemahan ataupun orang luar nak tengok, nak terjemahkan tesis ke, nak jurnal artikel kan, kita ada tawarkan perkhidmatan tu kepada orang luar lah. Dan untuk pengetahuan Puan Su, tahun 2021 pusat pengajian kami telah memenangi award lah, penjanaan terpaling tinggi. Betul lah Prof, hampir 1 juta. Pendapatan kami tahun 2021, dan kami berharap benda ni berterusan lah. Dan kami dah banyak salurkan kewangan kami kepada penyelidik melalui geran dalaman. Kami pulangkan balik kepada penyelidik, jadi dia boleh buat banyak lagi penyelidikan di SIK terutamanya. SIK adalah daerah angkat kami. SIK Kedah. Dan bukan setakat dari di luar pelbagai bidang lah, bukan setakat bahasa, kajian tentang sejarahnya, tentang pengajaran Islam, tentang peradaban dan falsafah itu sendiri. Daripada sambutan pelajar-pelajar ataupun mungkin sekarang ni orang duk mencari-cari kan. Kalau dulu tak ada idea, rupanya dah tengok Ben Affleck dengan J-Lo tu pun dah dapat menarik benda tu diterjemahkan dalam teknologi AI. Prof, sambutan daripada pelajar sendiri dan mungkin mereka yang berminat untuk masuk mendalami ilmu bahasa tamadun dan falsafah. Ya. Kita sekarang ni ada 4 program yang telah pun kita aktifkan. Mana ada satu lagi program dalam usaha kita. Dan kita ada sekitar lebih kurang 324 orang pelajar daripada 4 program. Program-program ini sebenarnya mendapat sambutan yang agak baiklah daripada pelajar-pelajar. Tetapi dalam program postgrad kita ada pelajar berapa orang? 86 orang international students. Pelajar-pelajar international. Jadi dia orang ambil ni maknanya sangat menarik perhatian daripada pelajar-pelajar lah. Daripada pelbagai negara. Kita ada daripada kalau nak sebut pun hampir 50 buah negara yang ada di Malaysia, di UUM ni, dan sebahagian itu ada daripada pusat pengajian kita. Untuk 4 pelajar program baharu kita ni, kita masih lagi buka untuk dalaman sahaja kerana beberapa perkara yang kita perlu. Tapi fokus kita nanti insya-Allah program Balba misalnya kita akan bukakan untuk pelajar-pelajar daripada luar negara, kerana program ini sesuai untuk semua pelajar kerana mediumnya ialah bahasa Inggeris. Manakala bahagian linguistik, terapan linguistik yang bahagian bahasa Melayu itu sebenarnya kita sudah ada usaha untuk bersama-sama dengan Indonesia. Kerana Indonesia ini sebuah negara yang dekat dengan kita, bahasanya sudah hampir sama, tapi mempunyai perbezaan-perbezaan. Ada sudut disebutkan tadi lah, dari sudut cara olahan bahasa itu sendiri kan. Bisa pak kan, kita bisa-bisa ni tak boleh pakai. Nanti dia sebutkan bisa ni tak boleh minum, dia kita bisa pak boleh minum pak, kita tak boleh minum bisa kan. Konteks bahasa ini perlu untuk kita rentaskan supaya sempadan tidak menjadi halangan untuk kita berbicara soal bahasa, dan ia perlu untuk angkatkan keupayaan itu kepada masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia, bahkan daripada lain daripada itu. Puan Su, mungkin juga dari sudut bahasa Malaysia ni, bahasa Melayu ini perlu dilihat kepada Filipina, kerana di Filipina pun ada penutur-penutur dia di selatan Mindanao misalnya. Dan itu sebenarnya ruang-ruang yang perlu untuk kita mainkan. Di selatan Thailand, selatan Thailand, sudah banyak daripada masyarakat sana yang sebenarnya sedang kehilangan bahasa Melayu, dan kita sedang usahakan itu. Dan kerjasama dengan DBP, dan ini akan diusahakan bersama insya-Allah bersama dengan dia punya MPM, Majlis Pepersaan Malaysia, untuk kita adakan hubungan dengan selatan Thailand bagi mengasihkan pelajar-pelajar
daripada Selatan Thailand yang berkeupayaan menguasai bahasa Melayu yang standard. Yang itulah kita hasratkan. Maknanya kita ni sebagai satu pihak yang menjadi sebagai pengusaha agar bahasa Melayu ini tidak hilang di telan zaman dan sebagainya. Betul, Prof. Dr. Hilmi, bagaimana pula dengan usaha ataupun inisiatif supaya kalau dulu pelajar ni yang saya sendiri pun dulu kita belajar secara teori dan praktikal tu kiranya kita akan lebih mendalami ketika masuk di pusat-pusat ataupun syarikat swasta yang lain. Jadi di UUM ataupun di pusat pengajian SLCP sendiri, inisiatif untuk orang kata bila belajar di sini mereka nak keluar tu mudah. So maksudnya tak adalah macam baru tahu nak apply macam mana kan? Apa inisiatif? Okey, saya bercakap tentang satu program ni, program BALBA, Bachelor of Applied Linguistics in Business Administration. Memang ada satu program khas yang kami namakan sebagai immersion. Okey, maksudnya pelajar dia kena immerse, dia kena bersama industri. So bila mereka bergraduasi nanti, mereka akan lebih industry ready. So boleh berbahasa industri. Dan program ni dia perlu di luar negara, okey, dan bukan sahaja di luar negara, mesti dalam English speaking country. Okey. Sebab program ni dijalankan dalam bahasa Inggeris. Dan Puan Su, saya nak cerita sikit tentang program Pasca Siswazah. Okey. Kami ada juga program Pasca Siswazah Linguistik Terapan yang Prof sebut tadi, ada 86 orang. Dan ada 18 pelajar dalam negara juga. Kita ada guru-guru yang berminat juga untuk pelajar lokal ambil master dan juga PhD dalam linguistik terapan. Dan program ni sangat unik. Dia dah lama daripada 2014. Sebab tu kami ramai pelajar dan pelajar-pelajar kami ni dah membawa nama UUM ni ke persaudaraan antarabangsa lah melalui penerbitan. Okey, penerbitan Scopus. Kami banyak melalui penyeliaan lah. Saya sendiri menyelia dalam 17 orang pelajar PhD. Ya, PhD dan masters lah, campur sekali. Pelajar-pelajar linguistik terapan dan melalui kerjasama antara penyelia dan pelajar kita berjaya menghasilkan penerbitan dan dalam persidangan bentang kertas kerja dan juga inovasi lah. Kita berharap pelajar ni menterjemahkan dapatan tu melalui kerjasama dengan industri juga. Dan bila bawa ke negara masing-masing, kita bawa nama UUM juga di negara masing-masing, bukan setakat di Malaysia dan di luar negara seperti yang Prof sebut tadilah. Dah terasa bangga Prof ya. Dr. Maizura. Jadi bagaimana Maizatul? Bagaimana pula untuk kata mungkin kongsi sikit cabarannya supaya ia kekal relevan? Kalau sebagaimana diceritakan oleh Dr. Hilmi tadi, dengan adanya teknologi, komersial dan seterusnya, dia rasa dekat dengan masyarakat kita. Usaha dari segi itu sendiri. Okey, kalau dari prospek untuk sarjana muda pula Puan Su, biasanya kami akan memanggil pihak-pihak industri datang ke sini, beri bengkel kepada pelajar-pelajar kami dan dedahkan kepada mereka. Itu antara inisiatif yang kami ambil lah untuk memberi pendedahan kepada pelajar ni, bagaimana pentingnya, bagaimana mereka boleh apply apa yang mereka belajar di sini nanti sewaktu mereka keluar ke industri. Dan untuk final year projek mereka pun nanti, pelajar ni diminta untuk menghasilkan projek yang bila mereka keluar latihan industri pada semester ke-8, mereka boleh produce benda tu, dia boleh tunjukkan kekuatan mereka melalui projek yang dijalankan. Dan itu sedikit sebanyak menjadi orang kata sebagai CV mereka lah, untuk menguatkan CV mereka supaya diterima oleh syarikat-syarikat luar nanti. Dan selain daripada itu, kami juga turut meminta dan menjemput pensyarah-pensyarah dari SOC sendiri untuk mengadakan bengkel khusus kepada pelajar-pelajar ni. Supaya mereka lebih mahir, lebih faham, terutama dari aspek programming. Sebab untuk memahami teknologi maklumat, programming itu amat penting. Kalau tak faham programming, mereka memang tak boleh buat apa. Saya tambah sikit Puan Su. Boleh. Selain pada kami berdua ni, kami ada seorang lagi Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Di mana Timbalan Dekan ni menguruskan mobility, program mobility berkredit, dan program-program ni dia boleh mendedahkan pelajar kepada industri di luar sana. Dan kami ada juga pusat pengajian yang baru bertapak, nama dia School of Hard Knocks. Okey, School of Hard Knocks ni dia menggabungkan banyak industri dan dia menyalurkan kepakaran industri kepada pusat pengajian. Dan kami ada juga beberapa pelajar kami, undergraduate betul saya, yang join program School of Hard Knocks ni. Betul. Okey. Prof,
dalam dunia sekarang ni kalau seorang orang kata individu tu tak boleh tahu satu perkara. Okey, termasuklah contohnya lah yang dekat dengan saya lah untuk penulisan berita sendiri. Kalau hasil berita kalau dulu tulis je, sekarang ni dah lain. Kena tahu, kena syuting sekali dengan adanya kata mojo dan sebagainya. Dan untuk ke depan bahasa sendiri, bagaimana pula usaha ataupun perancangan pihak universiti untuk memastikan bahasa, tamadun dan juga falsafah ini tidak ditelan zaman? Ya. Sebab itu kita mendahului zaman lah. Betul. Ya. Kita mendahului zaman. Sebab zaman sekarang ini kita tak boleh fokus pada satu bidang sahaja. Kita kena ada sifat, kita kena diverse lah. Kita kena ada kepelbagaian. Sebab itu kita menyediakan masyarakat ataupun pelajar-pelajar kita ni di masa hadapan dengan mereka menguasai kepelbagaian bidang. Bidang bahasanya mereka kuasai, bidang teknologinya mereka kuasai, bidang yang ada kaitan dengan sejarahnya mereka kuasai. Jadi kepelbagaian ini mereka akan ambil dahulu di peringkat kita. Tetapi bila mereka nak kepada peringkat yang lebih tinggi, mereka boleh mula fokuskan kepada bidang-bidang tertentu. Kalau mereka katalah di dalam bidang sejarah kata, dan dia bersama dengan beberapa elemen atau aspek-aspek yang lain, jika mereka nak fokus kepada bidang yang lain pun tak mengapa sebab mereka sudah ada bahagian-bahagian sejarah. Jadi maknanya masyarakat yang kita sediakan di hadapan nanti pada masa akan datang, mereka bukan pada peringkat ijazah sarjana tahap pertama saja, sarjana muda saja. Kita nak masyarakat kita ni pada tahap yang tinggi. Mereka punya keupayaan menguasai peringkat master dengan peringkat PhD, barulah pengajian yang kita sebutkan sebagai pengajian sepanjang hayat itu berlaku. Masyarakat kita nak sediakan itu. Maknanya kerajaan akan berusaha untuk menyediakan masyarakat belajar pengajian sepanjang hayat ini. Mereka belajar selepas peringkat tahap pertama, mereka juga akan menyambung pada peringkat kedua, mereka juga akan menyambung pada peringkat yang ketiga. Jadi peringkat ketiga itu peringkat dia tinggi, mereka dah fokus. Peringkat pertama itu datang daripada pusat pengajian kita misalnya. Keduanya mungkin bahagian yang di mana yang mereka tinggikan, mereka nak fokuskan. Ketiga tinggi. Jadi ini akan menghasilkan masyarakat yang berada pada tahap peradaban tinggi. Itulah yang kita nak bawa, Puan Su. Dan pusat pengajian kita dah sediakan benda itu pun. Memandangkan Dr. Hilmi kita TikToker juga dan mungkin ada anda di luar sana nak tahu, nak ikut serta apakah yang diceritakan oleh Dr. Hilmi dan juga Dr. Mai tadi berkenaan dengan aplikasi. Mungkin di mana pelajar-pelajar kita ataupun mereka yang berminat untuk rujuk, ada website ataupun media sosial yang boleh mereka rujuk? Ya, memang kami galakkan melalui Timbalan Dekan HEPA juga. Kami ada pelbagai kelab pelajar yang mana mereka juga aktif dalam social media masing-masing untuk Balba. Kami ada Albers ada Albers, ada pelbagai yang mana mereka ni sangat aktif dalam social media untuk mendedahkan apa yang mereka belajar lah. Gabungan dua subjek itu berbeza dan mereka ni perlu lebih aktif lah dan perlu lebih peka dengan pelbagai perkembangan permasalahan. Sebenarnya program linguistik terapan dia nak menyelesaikan masalah di luar, bukan masalah bahasa saja. Jadi mereka kena arif apa yang berlaku dalam business administration contohnya, dalam IT, dalam seni kreatif. Apa sebenarnya yang mereka boleh buat bahasa ni dan terapkan dalam ruang lingkup yang berbeza di luar kepompong bahasa itu sendiri. Sedikitlah mungkin nasihat daripada doktor. Marilah anda semua belajar tambah ilmu kan, sebab kalau dulu bahasa ni agak orang kata antara benda yang last kena tengok doktor. Betul. Saya perlu akui. Tapi kini dengan adanya teknologi, AI dan sebagainya, itu yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah sendiri. Ya, itu yang kami tawarkan dan macam saya katakan tadi, selain daripada ketiga-tiga program tadi, jangan dilupa juga program sejarah tu sebenarnya dia bukan hanya belajar tentang sejarah, tapi kami beri peluang untuk mereka meneroka bidang-bidang lain yang ada di UUM ni. Mereka bukan setakat tahu tentang sejarah, tetapi mereka juga tahu untuk memulakan perniagaan, untuk banking, untuk human resource, semua tu ada. Jadi tak salah. Marilah pilih kami. Okey, sedikit daripada Prof, mungkin nak bagi nasihat ataupun kata untuk mereka yang masih lagi antara nak ke tak nak ataupun lepasan SPM selepas ni kan, untuk explore bahasa kita. Ya.
nasihat saya kepada semua penonton di luar sana tu. Mari melihat pusat pengajian kita ini sebagai pusat pengajian kami, pusat pengajian bahasa Taman Al-Falsafah, sebagai satu pusat pengajian yang boleh menawarkan suatu perubahan di masa hadapan untuk kehidupan mereka, untuk pekerjaan mereka, kerana itulah yang diperlukan tuntutan zaman yang akan datang. Percayalah bahawa apa yang kita telah pun kemukakan pada hari ini datang daripada nasihat yang daripada pihak penilai program, nasihat industri dan sebagainya, dan kita mengambil kira kepada 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi apa yang terhasil insya-Allah kita percaya akan memberikan makna kepada masyarakat kita, kepada pelajar, kepada mahasiswa yang mereka bila keluar nanti mereka boleh berdikari, mereka boleh berada dalam persada, mereka boleh diterima oleh industri kerana itu demand industri yang akan datang. Dan lebih bermaknanya Puan Su ialah mereka membina sebuah negara berasaskan ketamadunan dan kefalsafahan. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel tetamu saya di studio, Profesor Syukri, Dr. Hilmi dan juga Dr. Mai kerana sudi bersama kami di Hello Sintok. Dan kepada anda, bahasa, sejarah sangat penting kepada pembinaan tamadun kita. Siapalah kita tanpa sejarah? Siapalah kita tanpa bahasa kita? Bahasa, itulah nilai budaya kita. Jadi jangan kata rasa sibuk dengan TikTok dan sebagainya di media sosial sebagainya menggunakan bahasa-bahasa kasar. Macam tadi Profesor kata tadi, biadab dengan adab. Dah dekat tu. Dengan gabungan dua ini, dengan adanya adab, wujudnya atau berkembangnya satu peradaban. Iaitu sekian dahulu daripada saya, Nik Suryani Mukat Rahman. Hello Sintok. Assalamualaikum.